Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Muslimin, muslimat, hadirin yang berbahagia, yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu, pertemuan bulanan kita pada setiap Ahad yang keempat. Dan alhamdulillah beberapa hari lagi kita akan memasuki hari raya Aidil Adha, yang insya-Allah sama-sama kita akan meraihkannya dengan syiar penyembelihan haiwan yang kita utamakan untuk kita agihkan kepada fakir miskin sebagai tanda semangat persaudaraan yang dibentuk oleh Islam ini sendiri. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan bacaan hadis-hadis berkenaan dengan peristiwa dan tanda kiamat, sambungan daripada muqaddimah bulan lalu. Hadirin sekalian, pada malam ini kita akan mula membincangkan berkaitan dengan peristiwa besar. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru sahaja bersama dengan saya kuliah pada malam ini, tajuk ini baru sahaja bermula. Kita mengutamakan dan mendahulukan perbahasan tanda dan peristiwa besar sebelum kita membahaskan tanda kecil. Terbalik, biasanya kita bahas tanda kecil dulu kalau tajuk kiamat ni, tapi kita bahas tanda besar dulu atas beberapa sebab yang kita akan nyatakan nanti. Hadirin mati Allah sekalian, tidaklah menjadi suatu ketetapan yang pasti di kalangan para ulama dalam meletakkan peristiwa yang menjadi turning point kepada bermulanya umat ini memasuki fasa tanda-tanda besar. Ada berlaku perbahasan dan khilaf. Dia ada perkara yang memang termasuk daripada tanda besar. Contohnya macam matahari terbit dari barat. Yang ni kita tak bahas, sebab benda yang kita tak boleh nak bahaskan, tuan-tuan. Benda macam mana kalau kita nak bahaskan dalam kuliah ini matahari terbit daripada barat? Tak boleh. Kita hanya membaca nasnya dan kita beriman perkara itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Munculnya dabbatul ard, sehingga ke hari ini belum ada bayangan yang pasti bagaimanakah dabbatul ard, binatang daripada perut bumi yang akan muncul nanti. Termasuklah peristiwa yang dikatakan terakhir, api yang muncul daripada lembah Aden di Yaman yang akan membawa manusia keseluruhannya ke tempat berlakunya kiamat. Ini perkara-perkara yang tak mungkin kita boleh bahaskan untuk kita fahami. Tetapi yang akan kita bahaskan berkaitan dengan peristiwa besar ini adalah peristiwa-peristiwa yang berkait dengan kehidupan manusia. Apakah peristiwa besar? Peristiwa-peristiwa besar ni dia terkait dengan apa, tuan-tuan? Baik. Yang pertamanya, dia terkait dengan pembentukan kerajaan Islam yang benar di akhir zaman. Ini yang pertama. Yang kedua, dia terkait dengan peristiwa peperangan dan peperangan. Maknanya peperangan ini bukan satu. Yang ketiga, ia akan terkait dengan peristiwa pembukaan atau penaklukan, yakni kemenangan kaum muslimin ke atas kota-kota yang belum pernah ditakluki oleh kaum muslimin selama ini. Dan yang keempat, berakhirnya peristiwa besar ini dengan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam dan binasanya Al-Masihud Dajjal. Ini boleh disifatkan sebagai akhir lah, walaupun sebenarnya manusia ada lagi kehidupan selepas itu. Baik tuan-tuan hadirin sekalian,
Jadi inilah perkara-perkara yang berkait dengan peristiwa ataupun tanda-tanda besar hari kiamat. Walaupun saya katakan tadi peristiwa yang menjadi turning point kepada bermulanya tanda-tanda besar ini menjadi perbahasan dan perselisihan, namun di sana ada hadis di mana Nabi SAW menyatakan kepada seorang sahabat bernama Abdullah ibn al-Hiwalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah, di mana Rasulullah menyatakan kepada Abdullah ibn al-Hiwalah, "Idza ra'aital khilafah nazalat fil ardil muqaddasah." Nanti apabila kamu melihat berdirinya atau terbentuknya sebuah kekhilafahan. Kekhilafahan ni maknanya kerajaan besar umat Islam di atas kota Baitul Maqdis, Nabi sebut. Sebab itu kita tengok isu Palestin, isu Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis adalah antara isu utama yang akan berlaku dalam dunia umat Islam. Tapi Nabi sebut, apabila kamu melihat berdirinya sebuah kekhilafahan, kerajaan Islam di atas kota Baitul Maqdis, apa kata Nabi? Faqad danat az-zalazil wal balabil wal umurun 'idham. Nabi menyatakan terlalu amat hampirlah pada ketika itu akan berlakunya peristiwa gempa dan juga perkara-perkara besar. Nabi kata peristiwa-peristiwa besar. Nabi sebut umurun 'izam. Jadi daripada perkataan inilah tuan-tuan diambil suatu maksud bahawa bila mana bermula kemenangan umat Islam di Baitul Maqdis dan terbina sebuah kerajaan Islam di atas kota tersebut, maka itu menandakan umat yang hidup pada waktu itu, kalau kita lah berlaku di zaman kita, maknanya kita adalah umat yang sudah memasuki fasa tanda-tanda besar hari kiamat. Itu taklah bermaksud esok kiamat, bukan. Yalah, kita maknanya generasi akhir lah, kan? Generasi akhir yang kita tak rasa bahawa dunia ini lama lagi sebelum berlakunya kiamat, gitu. Baik tuan-tuan, ada sokongan tak kenyataan ini? Ada. Nabi SAW menyatakan, juga hadis riwayat Al-Imam Abu Daud daripada Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ni tuan-tuan, Nabi sebut peristiwa by peristiwa secara kronologi ataupun mengikut tertibnya, di mana Nabi telah menyatakan permulaan kepada peristiwa besar adalah Umranu Baitul Maqdis, kemakmuran Baitul Maqdis. Makmur ni di tangan kaum muslimin. Berlaku kemenangan Islam, penaklukan kita ke atas Baitul Maqdis dan dijadikan sebagai kota kekhilafahan. Sebab itu tuan-tuan, dalam beberapa hadis yang lain Nabi menyatakan keberkatan akhir zaman di bumi Syam. Nabi juga menyatakan fatuba li Syam, ya, maka beruntunglah penduduk Syam. Bumi Syam ni maklumlah Palestin, Jordan, Syria. Ambillah 3 buah negara, Lebanon 4. Lebanon tak apalah kecil. Nabi menyatakan tentang kebaikan untuk tinggal di bumi Syam di akhir zaman. Ada sebab, ya. Inilah sebab dia, tuan-tuan. Kerana pada akhir Allah akan memberi suatu kerajaan umat Islam yang benar berpusat di Baitul Maqdis, di bumi Syam. Dan inilah maksud sebenar daripada hadis-hadis berkait Fathu Baitul Maqdis, yakni pembukaan Baitul Maqdis. Sememangnya Baitul Maqdis pernah dibuka oleh kaum muslimin beberapa kali. Dalam sejarah paling awal dibuka 16 Hijrah di zaman Umar menjadi khalifah. Ratusan tahun bertahan sehinggalah datangnya tentera salib daripada Eropah Barat pada tahun 1099 Masihi, menakluk Baitul Maqdis dan bertahan penaklukan mereka selama 80 tahun, sehingga datangnya tentera daripada kerajaan Ayyubiyah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi pada 1179, 80 tahun kemudian, kembali membebaskan Baitul Maqdis
dan berlaku silih ganti kuasa sepanjang 170 tahun di era perang salib, ya, berakhir dengan kemenangan kaum muslimin dan Baitul Maqdis paling aman, tenteram, ampuh di bawah khilafah Islamiyah sepanjang lebih 600 tahun di bawah kerajaan Uthmaniyah. Hinggalah akhirnya dia jatuh ke tangan British pada tahun 1917 apabila British melancarkan Battle of Jerusalem. Sebenarnya yang jatuh secara official adalah Palestin, jatuh kepada British, dijajah Palestin itu, tetapi umat Islam Palestin mempertahankan kota Baitul Maqdis walaupun secara umumnya Jerusalem jatuh ke tangan British. 30 tahun berada di bawah British sehinggalah British mengakhiri mandat penjajahan, tapi bagi dia mandat pentadbiran. Ada beza kan. British datang tanah Melayu ni, dia pernah kata ke dia menjajah? Mana pernah. Dia kata dia datang menjalankan pentadbiran, mengambil alih daripada penjajah Belanda. Cantik tu bunyinya tuan-tuan. Kan? Memanglah dia datang tu waktu tu Belanda kan. Kita kan start dijajah ikut sejarah lah, 1511 Portugis datang kan. Lepas tu 1641 Belanda datang, 1786 British datang. British datang dalam keadaan tanah Melayu dijajah Belanda. Dia datang dalam keadaan dia menyatakan bahawa kami datang untuk menjalankan pentadbiran yang mereka ambil daripada penjajah Belanda untuk memajukan ekonomi tanah Melayu. Cantik tu tuan-tuan bahasanya. Kan? Tapi sebenarnya menjajah lah, itu cerita dia. Begitu juga statement yang sama, mereka mengeluarkan satu statement di mana mereka mengakhiri mandat pentadbiran, sebenarnya penjajahan ke atas Palestin pada 1948. Pada hari yang sama, gerakan Zionis menubuhkan negara haram Israel 14 Mei 1948. Ini kisah dia, sejarah dia. Dan kekallah kisah Baitul Maqdis, wilayah ataupun kota suci yang diduduki penjajah Zionis hingga ke hari ini. Tuan-tuan, dalam sejarah Islam hampir 1400 tahun ini tuan-tuan, ya, ataupun dah cecah 1400 tahun lebih dalam sejarah Islam, walau pernah berlaku beberapa kali penaklukan kaum muslimin ke atas Baitul Maqdis, tapi belum pernah sekali ia dijadikan sebagai pusat kekhilafahan umat Islam. Belum pernah sekali. Tidak pernah ada dalam sejarah umat Islam terbentuknya sebuah kerajaan atau kekhilafahan berpusat di Baitul Maqdis. Belum pernah. Madinah Khulafa Ar-Rashidin, Ali pergi ke Kufah, Bani Umayyah di Damsyik Syria, Bani Abbasiyah di Baghdad Iraq, Mamalik Ayyubiyah di Kahirah Mesir, kemudian Utsmaniyah di Istanbul dan runtuh 1923 dengan Treaty of Lausanne pada Julai 1923. Berakhirnya khilafah, tak ada dah habis. Tak pernah sekali. Ini sejarah, ya. Sebab itu Nabi sebut tentang kekhilafahan akan terbina atas kota Baitul Maqdis. Bumi Syam disatukan menjadi aman di bawah satu pentadbiran, dan itulah kerajaan Islam yang benar di akhir zaman, yang akan melalui satu persatu peristiwa-peristiwa peperangan besar yang berakhir dengan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam di kalangan mereka. Sebab tu Nabi Isa turun di Syam, tak turun di Mekah, tidak turun di Madinah, tapi turunnya di bumi Syam dalam hadis. Baik hadirin sekalian, ya. Ini sejarah dia lah. Okey. Hatta sebenarnya zaman Ayyubiyah sekalipun, zaman kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi dulu, Salahuddin Al-Ayyubi kekal menjadikan kota Kahirah sebagai pusat kerajaan Ayyubiyah, dan beliau hanya mengupah tentera upahan untuk melindungi kota Baitul Maqdis. Itu pun tak bertahan lama tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Ayyubiyah ni dia 80 tahun je dia berdiri. Dia ditumbangkan oleh kerajaan tentera, dia ditumbangkan oleh tentera upahan keluarga Ayyubiyah. Kan? Kes tentera upahan Belut ni bukan baru berlaku semalam. Semalam tu di Rusia,
Wagner kan, tentera upahan Vladimir Putin yang belot, tak tahulah belot ke apa, tapi dia isytihar perang kepada tentera Rusia di bawah Vladimir Putin. Dan tapi menarik juga Chechen punya cerita tuan-tuan. 3,000 tentera elit Chechen turun ke Moskow untuk bertempur. Tapi setelah rundingan Vladimir Putin dengan Presiden Belarus, kutu kuat Rusia, Wagner menarik diri dan mengundurkan semua tenteranya ke kem-kem medan di sempadan Rusia. Allahu alam apa yang jadi. Kan, itu kita terlalu awal untuk kita bicarakan sebab akses maklumat dunia barat tidak boleh sangat dipercayai tentang kisah berkaitan dengan Eropah Timur, terutamanya di Rusia ini. Baik tuan-tuan, kita sambung balik cerita tadi. Jadi tak pernah sekali pun Baitul Maqdis jadi sebuah kerajaan yang dijadikan sebagai pusat kekhilafahan umat Islam, tak pernah. Baik, jadi hadirin sekalian, tanda kiamat, peristiwa besar akan bermula dengan pembebasan Baitul Maqdis, keamanan bumi Syam. Kota Baitul Maqdis menjadi pusat kekhilafahan umat. Baik, kita lihat tuan-tuan hadisnya. Tuan-tuan akan bertanya, iya ke? Tengok Palestin tu macam tu hari ni kan. Dia bukan baru tuan-tuan, sejak 75 tahun dulu. Kalau tuan-tuan baca sejarah Palestin ni macam tu lah. Dia di bawah Uthmaniyah kan, zaman siapa ni, zaman Sultan Abdul Hamid yang kedua. Pengasas gerakan Zionis Theodor Herzl ni pernah datang jumpa Sultan Abdul Hamid untuk menawarkan pembelian tanah Palestin, nak beli negara. Harga yang ditawarkan untuk membeli Palestin tu tak masuk akal harga dia, bukan terlalu rendah, terlalu tinggi. Tu punca harga Yahudi tuan-tuan. Bukan durian kita dah. Durian kita jual timbang baru 10 tahun. Ya, kes punca harga Yahudi ni, dulu Yahudi duk tawar kepada Sultan Abdul Hamid kedua satu harga yang tak masuk akal untuk dia beli keseluruhan tanah Palestin. Dan tuan-tuan, walaupun Sultan Abdul Hamid yang kedua, Sultan Uthmaniyah yang dianggap paling berjati diri di akhir Empire Uthmaniyah, beliau mengambil alih tampuk pemerintahan sebagai Sultan Uthmaniyah dalam keadaan Uthmaniyah terpalit dengan bunga ataupun faedah bank-bank di Eropah waktu itu. Sebab tu Uthmaniyah terheret dalam Perang Dunia yang pertama oleh Jerman. Apa kena mengena Uthmaniyah nak pergi perang waktu itu, tapi mereka terheret sama waktu itu. Ya, Sultan Abdul Hamid tak mau jual. Walaupun beliau ditawarkan dengan allowance, fixed allowance sekitar 5,000 pound sterling waktu itu setahun, besar that time. Jati dirinya mempertahankan. Itu punca kepada British attack, hadirin sekalian, 1917. Okay, setelah revolusi Arab yang dilakukan oleh Sharif Hussein Ibn Ali di Mekah, moyang kepada Raja Jordan sekarang, tidak membebaskan Palestin daripada Uthmaniyah, dan British sendiri datang dan menjajah menjajah Palestin pada 1917. Okey, saya ceritakan dia punya gambaran sejarah dia macam ni je tuan-tuan. So bila sahaja British tamatkan mandat penjajahan, dia allow kepada gerakan Zionis untuk tubuh sebuah negara. Maka 14 Mei 1948 tertubuh sebuah negara Israel yang bertujuan untuk mengambil alih keseluruhan kawasan kota suci Baitul Maqdis. Dan ia masih gagal sehingga ke hari ini. Sehari selepas Israel menubuhkan negara, 15 Mei, pagi 15 Mei 1948, terus tercetusnya Arab-Israel War, the first Arab-Israel War. Perang Arab-Israel yang pertama, yang melibatkan Iraq, Syria, Jordan, Mesir. Semua negara Arab kalah kecuali Jordan. Jordan menang dalam peperangan itu, sekaligus mengambil kawasan tebing sebelah barat Sungai Jordan, termasuk kota Jerusalem Timur yang adanya Baitul Maqdis. Lalu Jordan menamakan kawasan itu, memasukkan kawasan itu ke dalam wilayah mereka dan menamakan kawasan itu sebagai tebing barat. Itu punca asal nama tebing barat. Lama tuan-tuan, bertahan lama ya, sampai zaman King Hussein, sampai tahun 1967, Six Day War. Okey, berlakunya perang 6 hari, Jordan tewas dan kehilangan tebing barat serta kota Baitul Maqdis. Ini cerita dia lah tuan-tuan.
Cukup sampai Six Day War, kerana Six Day War membentuk map negara Arab di bumi Syam sehingga ke hari ini. Ini cerita dia. Jadi kalau tuan-tuan tengok, sebab itulah apa yang dituntut oleh rakyat Palestin apa semua pada hari ini, pembebasan, status mereka adalah negara merdeka yang dijajah. Clear? Ya, mereka masih lagi diiktiraf sebagai sebuah negara berdaulat, ibu negaranya Ramallah. Okey. Tetapi terpisah dengan wilayah Gaza, semenanjung Gaza. Okey. Dan Gaza punya satu kerajaannya Hamas yang disenaraikan sebagai kelompok pengganas antarabangsa oleh Barat. Dan tebing barat, West Bank, kerajaannya adalah kerajaan Fatah pimpinan Mahmud Abbas sebagai Perdana Menteri yang berpusat di Ramallah. Ini saya ingat tuan-tuan maklum, ya. Jadi masih ada sebuah negara berdaulat, Palestin, kan. FIFA pun mengiktiraf dia ada pasukan bola, kan. Pasukan bola dia, kita pun tak boleh menang dengan Palestin, pelik kan. Masih ada lagi. Jadi apa statusnya begitulah tuan-tuan. Tapi sebuah negara yang sehingga sekarang tidak aman. Berita tak sampai, tetapi kalau kita lihat situasi semasa di Palestin, perang yang berlaku secara kecil-kecilan antara penduduk dan juga tentera Israel itu semakin havoc, semakin dahsyat hari demi hari pada waktu ini. Kemudian tuan-tuan boleh tengok Syria. Syria ni konflik kemanusiaan, civil war dia sejak 12 tahun lepas, kan. Hancur habis negara ni. Bashar Assad dipertahankan oleh Putin melalui tentera upahan Wagner tu, tapi tentera upahan dia keluar dah semalam, semua daripada Syria. Sebab asal tujuan nak meninggalkan Syria dan pergi bid untuk tumbangkan Putin. Tak tahu apa kesudahan Syria, ada impak lah kepada Syria selepas ni, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Hancur lebur lah. Kalau kita tengok Syria, Palestin pun macam itulah keadaannya, tinggal Jordan sahaja yang aman dan damai, boleh diziarahi, boleh diduduki sehingga ke hari ini. Jadi macam mana kita nak bahaskan tentang pembentukan kerajaan Islam di bumi Syam ini kalau inilah keadaan semasa? Tuan-tuan, kita baca hadisnya. Hadis yang saya bacakan ini riwayat Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya. Dalam kitab lah, Mustadrak tu nama kitab Al-Hakim, ya. Al-Imam Al-Hakim beserta Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Bahkan Al-Imam Hakim menilai hadis ini kesahihannya menepati syarat Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis ini jelas kesahihannya. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yaqul. Hadis bersumber daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, beliau ambil daripada Nabi, satakunu fitnatun yuhassalu an-nasu minha kama yuhassalu adh-dhahabu fil ma'din. Nabi kata akan berlakunya fitnah. Apa tujuan fitnah? Fitnah ni ujian, bukan fitnah politik Malaysia ni, bukan, ya. Fitnah, ujian ke atas umat Islam, musibah, penderitaan. Tujuannya apa? Yuhassalun nasu minha, untuk menapis iman manusia. Kama yuhassalu adh-dhahab fil ma'din, seperti mana emas ditapis daripada bahan galian yang lain. Siapa pernah mendulang emas? Kita ambil, kita cedok, kita dulang, kan? Yang dibuang lebih banyak daripada yang diperlukan. Itulah tujuan Allah menimpakan fitnah, ujian, musibah di bumi Syam, untuk menapis manusia, untuk menapis penduduknya, agar yang tinggal itu sebaik-baik manusia yang memelihara iman dia. Apa sebab tuan-tuan? End of story kita nak cerita ni, ending dia nanti, at the end Nabi Isa nak turun. Allah nak jadikan bumi turunnya Nabi Isa, tinggalnya Nabi Isa adalah bumi sebaik-baik iman manusia. Okey, itu tujuan ujian dan musibah itu turun ke atas mereka. Kata Nabi, fala tasubbu ahla Syam. Waktu itu kalau kamu lihat, kamu jangan cela penduduk Syam. Jangan, tuan-tuan. Jangan kata apa pada orang Palestin, jangan kata apa pada orang Syria. Tuan-tuan nak buat telahan Arab ni tak sudah-sudah berperang sama sendiri ke, tak payah. Okey, apa yang berlaku, ada pihak yang benar, ada pihak yang batil.
Geopolitik mereka pun kita tak faham, tapi apa yang berlaku Allah nak menapis iman mereka. Baik. Wasabbu zalamatahum, tapi Nabi kata celalah orang-orang yang zalim yang berada di kalangan mereka. Fa inna fihimul abdal, kerana di kalangan penduduk Syam itu, kata Nabi, adanya golongan al-abdal. Ini orang-orang tok wali suka lah ni kan, wali abdal. Memang ada tuan-tuan hadis tentang wali abdal ni, memang ada hadis, walaupun ada yang palsu, ada yang dhaif, ada yang sahih. Bab golongan abdal. Apa sebenarnya golongan abdal? Abdal ni daripada kalimah badala, badal. Tuan-tuan belajar tajwid, ada satu mad dipanggil mad badal, tukar, okey, ganti, okey. Mad pula. Abdal ini bermaksud orang-orang soleh yang sentiasa wujud, yang sentiasa ada di bumi Syam. Mati setiap mereka, Allah gantikan dengan individu yang lain. Mereka ni orang soleh yang doa mereka dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, baik. Wasayursilullahu ilaihim sayban minas sama. Allah hantar kepada mereka hujan daripada langit. Hujan ni makna dua, makna literally hujan betul, atau dengan makna ujian dan musibah yang berat. Fayuriquhum, sehingga menenggelamkan mereka. Boleh jadi kiasan, sebab Nabi sambung, hatta law qatalatumus sa'alib ghalabathum. Keadaan mereka pada waktu itu, lemahnya mereka, daifnya mereka, sehingga kalaulah mereka penduduk Syam diperangi oleh sekumpulan serigala sekalipun, serigala itu akan menang ke atas mereka. Ini keadaan mereka tuan-tuan. Yalah, tuan-tuan boleh tengoklah, tak ada siapa bantu pun. Kan? Di Palestin bukan ada tentera. Tuan-tuan pernah tengok tak Palestin ada tentera? Mana ada. Mereka kalah perang, perjanjian kalah peperangan, mereka tak boleh ada tentera. Israel je yang ada. Kan? Jadi rakyat dia lah fight apa yang ada, begitu. Syria pun kalau tuan-tuan tengok kan, dia berperang dengan tentera presiden dia sendiri, begitulah. Walaupun saya taklah setuju sangat rakyat Syria ni mengangkat senjata jatuhkan Bashar pada awalnya dulu, ya, tapi begitulah keadaannya, ya. Apa yang terjadi, korban yang paling tinggi akan berlaku ke atas golongan awam. Itu standard bila berlaku peperangan. Okey, jadi tuan-tuan, Allah uji mereka dengan satu ujian yang tuan-tuan tak ada apa lah. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke Syria, kamp pelarian dan sebagainya, kalau tuan-tuan tengok tak ada apa kan, tanya mereka makan apa, subhanallah, Allahu Akbar, tu saya sebut. Tak ada apa dah kan, ada, tak ada, begitulah keadaan kehidupan mereka. Okey tuan-tuan, dalam keadaan demikian, thumma yab'atsullahu 'inda dhalik rajulan min 'itratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kelemahan itu, mereka itu, Allah bangkitkan seorang lelaki daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bab siapa lelaki dari keturunan Rasulullah yang Allah bangkitkan ini menjadi rahsia Allah Ta'ala. Cuma daripada segi logik geopolitik, sememangnya satu-satunya kerajaan tunggal keluarga Nabi Bani Hashim yang wujud atas muka bumi dalam kalangan bangsa Arab adalah Jordan, yang merupakan salah sebuah negara yang tinggal aman dan menjadi tulang belakang kesenyambungan hidup penduduk Syria dan juga Palestin. Dan tak ada siapa pun bantah yang raja dia sekarang itu merupakan jalur ke-41 keturunan Nabi SAW, generasi ke-41. Jadi siapa pun mengaku keturunan Nabi, pergi buat DNA, sama tak dengan Raja Jordan? Kalau sama lah, match lah kan? Ada satu lagi, Morocco, Maghribi, tapi dipertikai lah. Maghribi ni dia panjang cerita dia, dan kalau tuan-tuan tanya saya kata tidak sahih lah kan? Tapi Jordan ni memang jelas, bukan setakat dakwaan silsilah nama sahaja, setiap daripada keturunan itu memang ada sejarah mereka yang tercatat lah. Okey, sebab keturunan itu asalnya adalah keturunan pemerintah Mekah di zaman Uthmaniyah dulu. Okey, baik, wallahu alam, sama ada siapa orang itu, tetapi logik geopolitik
memang ada sebuah negara pimpinan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal aman, yang secara umumnya memang menjadi tanah tempat perlindungan orang-orang Syria dan Palestin, ya, sejak dahulu lagi. Kalau Palestin tu dah lama dah, sejak 70 tahun dulu. Itulah keadaannya. Baik. Allah bangkitkan lelaki ini fisna 10,000 in qallu wa 15,000 in kasuru. Dia bangkit membawa tentera antara 12,000 hingga 15,000 orang. Nabi sebut dalam hadis. Ya, dia bangkit dengan membawa sejumlah kekuatan begitu. Ya, amaratuhum aw alamatuhum amit ala salasi rayatin. Dia bangkit dengan slogan hancurkan, maknanya nak all out. Dia nak clearkan bumi Syam itu. Okey. Ala salasi rayatin, dia berdiri atas 3 panji, kata Nabi. 3 bendera. Wallahu alam. Kalau zaman kita ni tuan-tuan, bendera ni bukan tentera kabilah lagi, tetapi bendera merupakan tentera sebuah negara. Wallahu alam. Bersamanya mungkin ada 3 buah negara umat Islam yang sedia untuk berperang di bumi Syam bagi membebaskan wilayah tersebut. Yuqatiluhum ahlu sab'i rayatin. Mereka akan memerangi 7 bendera. Mana lawan dia ada 7 negara pasukan, ya. Laisa min sahibi rayatin illa wa huwa yatma'u bil mulk. 7 pasukan zalim yang diperangi itu tidak satu pun pemimpin mereka Nabi sebut melainkan wa huwa yatma'u bil mulk. 7 pemimpin itu semuanya tamak dengan kekuasaan. Fayaqtatiluna wa yuhzamun. Apa jadi 7 angkatan ini? Mereka diperangi dan mereka ditewaskan. Kalah tuan-tuan. Menang tentera pimpinan ahli keluarga Nabi. Thumma yadhharul Hashimi. Lalu muncullah, zahirlah Al-Hashimi. Apa benda Al-Hashimi ni tuan-tuan? Al-Hashimi nisbah kepada seorang lelaki dari Bani Hashim. Okey? Dan hadirin sekalian, inilah yang ditafsirkan oleh para ulama sebagai pemimpin dari keluarga Nabi, pemuda yang mendapat petunjuk. Yang mendapat petunjuk dalam bahasa Arab dipanggil Al-Mahdi. Sifat, dia bukan nama. Tak ada dipanggil orang in bracket Imam Mahdi, tak ada. Yang mendakwa biasalah kan. Mahdi tu sifat dia tuan-tuan. Sifat. Okey, dia bukan nama pun. Namanya lain. Nama Mahdi ada dalam Taurat, ada dalam Old Testament. Ada, clear. Tapi mungkin terlalu detail kalau saya nak bawa di sini. Okey? Ada maklumat yang sama tuan-tuan. Yalah, kitab wahyu dia ada bicara yang sama, tak akan kontra punya tuan-tuan. Bila kitab tu wahyu, dia tak akan kontra. Ya. Saya boleh sebutlah sebab saya buat research dalam bidang ini, kan? Baik. Muncullah Al-Hashimi, iaitu seorang putera dari keturunan Rasulullah yang mendapat petunjuk dalam kepimpinan. Dia akan jadi pemerintah. Dia akan menyatukan bumi Syam, memerintah bumi Syam, memusatkan pemerintahan bumi Syam di Baitul Maqdis. Inilah peristiwa dia tuan-tuan. Fayaruddullahu ilan nasi ilfatahum wa ni'matahum. Dengan itu Allah mengembalikan nikmat kehidupan, keamanan, kesatuan kepada penduduk di bumi Syam. Fayakununa ala zalik. Mereka kekal dalam keadaan aman hatta yakhrujad dajjal, sehinggalah dajjal keluar nanti. Tuan-tuan ingat tuan-tuan, malam ni saya bagi tahu sebab cerita dajjal ni panjang lagi, tahun depan baru masuk. Okey, Dajjal muncul di bumi Syam sebagai leader tentera, leader kepada tentera Yahudi. Okey, baik. Masa itulah di mana Yahudi pada saat ini tuan-tuan? Kalah dalam peperangan. Dan kita yakin Yahudi termasuk salah satu daripada 7 tentera ini yang diperangi oleh ahli keluarga Nabi ini. Baik tuan-tuan, ini hadisnya. Terbentuk sebuah kerajaan Islam di bumi Syam.
ada ke kesinambungan ataupun sinkro dengan realiti semasa ni tuan-tuan? Tuan-tuan rasa ada tak? Okey. Dia begini, hadirin mati Allah sekalian, ya. Kalau tuan-tuan tengok hubungan Jordan dan Israel, memang nampak baik sebab mereka ada perjanjian damai Israel Jordan 1994. Itu adalah atas dasar ekonomi. Sebab ialah Israel pun dalam masa yang sama dia pun nak berdamai. Dia pun tak naklah asyik perang saja. Kan? Dan Jordan terpaksa memilih jalan itu atas beberapa sebab. Okey, tak apa, yang tu kita tinggalkan dulu tuan-tuan. Tetapi setahun sebelum perjanjian damai 1994, almarhum Yasir Arafat ada buat satu perjanjian, ya, dipanggil sebagai Treaty of Oslo, perjanjian Oslo 1993. Kita ingat tak cerita ni? Tak ingat tahun 93 tuan-tuan, masih masa tu mana ada phone lagi. Masa tu memang pukul 10 kita tengok apa tuan-tuan? Berita dunia lah. Saya memang membesar dengan benda-benda ni sebab saya besar di kampung kan. Dia besar pula masa tu tok saya ada lagi, almarhum tok saya. Dia punya garang, dia tak bagi tengok TV. Salah, dia kata sekolah malam dia tak bagi tengok TV. Dia bagi tengok TV pukul 10 sampai 10.30. Kat TV tu yang saya kenal dua muka je. Tak Harjit Singh Halid, Farid Ismail. Dua tu je lah tuan. Tahun tu kita dengar cerita Bosnia Herzegovina. Itu cerita. Lepas tu perang Chechnya. Kan? Mungkin faktor itulah kot saya akhirnya berminat dengan geopolitik dan saya mengkaji tentang kesinambungannya dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun 1993 berlaku satu perjanjian Oslo. Almarhum Yasir Arafat fed up dan bosan dengan semua negara Arab yang tidak menunjukkan keseriusan mereka untuk membantu isu Palestin, termasuk negara-negara Teluk yang kaya dengan minyak. Maka dia buat apa? Daripada aku hilang wilayah, rakyat aku mati, aku buat perjanjian damai secara diplomatik dengan Israel. Pembahagian 60-40. 60 tu dapat dekat Israel, 40 dapat dekat Palestin. Tuan-tuan, perjanjian Oslo dipanggil. Lantaran itu hadirin sekalian, King Hussein of Jordan waktu itu, Hussein of Jordan melihat dia kena buat satu perjanjian damai. Okey, sebab dia faham Yahudi ni macam mana. Walaupun dalam perjanjian tersebut Jerusalem Timur, kota Al-Quds, Baitul Maqdis belong to Palestine, tapi dia tahu perangai Yahudi macam mana. Maka dia buat satu perjanjian damai. Perjanjian itu meletakkan, tuan-tuan, that time is Palestin tak ada tentera. Dia buat satu perjanjian damai dengan Israel dalam keadaan dia tak ada tentera. Waktu itu King Hussein tanda tangani perjanjian damai Israel Jordan 1994 dengan meletakkan antara syarat yang dipersetujui bersama hak penjagaan Baitul Maqdis ataupun Masjid Al-Aqsa khususnya di bawah kerajaan Jordan, di bawah keluarga beliau. Sebab tu itu menjadi red line antara mereka dalam perjanjian tersebut. Sebab tu tuan-tuan tengok selama ni kenapa okey ya, setiap kali Ramadan, terutama Ramadan lah, tuan-tuan akan tengok berlaku rempuhan dalam Masjid Aqsa, betul? Tapi tak sekali mereka guna peluru hidup. Paling kuat mereka guna peluru getah. Dan rempuhan itu hanya bertahan paling kurang, paling lama pernah dicatatkan 2 minggu. Lepas tu mereka stop. Sehingga tuan-tuan pun tertanya, kenapa dia orang tak ambil-ambil? Sedangkan dia orang ada IDF, Israel Defense Force ni memang tuan-tuan sekejap je orang Palestin tanpa senjata macam tu. Ada benda yang kita tak tahu sebenarnya. Mereka mengelakkan perang dengan Jordan. Sebab tu akhirnya mereka berhenti. Kok mana pun mereka buat kacau, lepas tu berhenti. Dibuka balik, dibenarkan balik Palestin untuk orang rakyat Palestin untuk solat di Masjid Al-Aqsa. Siapa pernah pergi Aqsa tahulah. Sebab tu tuan-tuan masuk pun ikut mana? Ikut Jordan. Ikut King Hussein Bridge, Jericho, kan? Ikut situ. Baik. Ini kisah dia, ya. Jadi bila kita cerita tentang hadis dalam peperangan ini tuan-tuan, saya melihat satu, walaupun saya amat yakin Israel akan menjadi salah satu bendera yang dikalahkan, pasukan yang dikalahkan melalui peperangan dalam hadis ini, namun ya, mereka ada satu perjanjian dahulu dengan Palestin, dan perjanjian itu menyebabkan mereka tidak akan terusir daripada bumi Palestin atau bumi Syam. Mereka tetap ada. Dan ini pasti. Sebab apa pasti tuan-tuan?
Sebab nanti ada hadis lain yang menceritakan Dajjal bangkit, muncul, memimpin tentera Yahudi di mana? Di bumi Syam. Maksudnya Israel masih ada pada waktu itu. Tapi based on hadis yang kita bincangkan, mereka menjadi pihak yang kalah dalam peperangan. Ya, perjanjian yang termeterai menjadikan mereka pihak yang terikat kaki dan tangan mereka, pihak yang kalah dalam peperangan. Dia back to perjanjian Islam dengan Yahudi di zaman Nabi. Kalau perjanjian yang negara Arab sedang buat ini, Abraham Accord dipanggil normalisasi ini, mereka nak nisbahkan Nabi pun berjanji dengan Yahudi, tak betul. Sebab perjanjian ini leader dia Yahudi, kan? Itu tak betul. Tak boleh nak main nisbah begitu saja, ya? Nak buat, biar buat betul dengan Nabi. Masa Nabi buat perjanjian dengan Yahudi, siapa pihak yang menang, siapa pihak yang lead perjanjian? Nabi, ya? Sehingga menyebabkan Yahudi tak tahan dah waktu itu untuk meneruskan perdamaian. Mereka buat provokasi-provokasi yang akhirnya mereka diperangi dan terusir secara total daripada bumi Madinah. Tuan-tuan, inilah peristiwa pertama yang menjadi maksud kepada Umranu Baitul Maqdis, kemakmuran Baitul Maqdis, atau Fathu Baitul Maqdis, pembukaan Baitul Maqdis, yang mana akhirnya bumi Syam akan disatukan di bawah satu pentadbiran yang berpusat di Baitul Maqdis. Tuan-tuan, secara fitrahnya lah, kalau saya tengoklah tuan-tuan, daripada jalur pemahaman geopolitik ini, saya lihat bumi Syam ni memang perlu diambil alih oleh Jordan pun sebenarnya, sebagai sebuah kerajaan yang tinggal utuh di bumi Syam. Sebab Palestin ni dia payah sikit, walaupun dia lawan Israel, tapi tuan-tuan kena faham cerita Palestin ni dia macam mana. Dalam keadaan dia dijajah teruk oleh Israel pun, parti politik dia pecah dua, tuan-tuan. Fatah dan Hamas pecah dua. Dia punya pecah bukan macam kita, dahsyat lagi, tuan-tuan. Kita boleh lagi minum semeja, tahu lain parti, minum semeja, relax, tak nak bersembang kan. Kita parti tak tahu, dia warna lain, kita warna lain. Dia orang tak boleh, tak boleh duduk semeja punya. Saya pernah jumpa lah kawan kan, satu orang Gaza, satu orang mana Gaza ni duduk mana? Tebing barat. Orang tebing barat dengan orang Gaza duk tengok mata, korang ni nak bergaduh ke apa? Sebab dia dah ada aim dalam ini, mesti orang Hamas ni orang Fatah, ya. Ini dalam keadaan mereka dijajah, pecah dua. Saya tak rasa orang Palestin sendiri mampu untuk ambil alih dan tadbir balik negara mereka. Sama juga yang berlaku di Syria. Sekalipun tuan-tuan, ini tentera upahan Putin, Wagner dah keluar daripada Syria. Kalau kata Bashar menang, tapi saya tak rasa Bashar akan menang lah. Tapi kalau kata tuan-tuan Bashar tewas dan rakyat Syria yang mengangkat senjata ni berjaya menumbangkan Bashar, tuan-tuan harus ingat, rakyat Syria yang mengangkat senjata cubaan menumbangkan Bashar sejak 12 tahun yang lalu, mereka bukan bergerak atas satu brigad. Puluhan brigad yang ada, dan brigad itu saling bersaing sesama sendiri untuk menakluk kawasan. Tuan-tuan bayangkan kalau rakyat Syria menang, apa jadi lepas tu? Dia akan menjadi pertembungan sesama sendiri untuk menabalkan siapa paling layak menjadi penguasa. Adakah benda tu berkesudahan? Jawapan dia tidak. Jadi macam Afghanistan lah. Ini macam Taliban tu ada 4 puak, ya. Kalau kita baca, sebab itu negara dia sampai sudah tak jadi apa, sampailah ke hari ini. Allahu'alam. InsyaAllah kita buat kesimpulan sedikit selepas daripada azan Isya. Allahu'alam.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, muslimin muslimat hadirin yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah saya pun tidak berhajat untuk mengambil masa yang lama selepas azan ini, insya-Allah waktu kita lewat sekarang ni. Jadi insya-Allah hadirin sekalian, selesai kita membahaskan peristiwa yang menjadi sebuah kemenangan umat Islam di bumi Syam, sekaligus akan merealisasikan janji Nabi yang pertama, kemakmuran Baitul Maqdis. Jika kita diizin hidup oleh Allah Ta'ala ketika peristiwa ini berlaku, ketahuilah dengan sifat-sifat kejadiannya yang serupa seperti mana apa yang saya ceritakan ini melalui hadis-hadis Nabi, maka ketahuilah bahawa kita adalah umat yang telah memasuki fasa tanda besar kiamat, dan dalam waktu yang amat singkat kita akan melihat peristiwa-peristiwa besar yang lain. Tuan-tuan, ubah mindset kita mulai hari ini. Peristiwa besar hari kiamat adalah kemenangan kaum muslimin, bukan ketakutan. Namun kita telah didoktrin selama ini, bila mendengar tentang tanda besar, kita umat Islam lah yang takut, agama lain yang bersemangat, kerana mereka percaya Messiah, penyelamat mereka, the second coming of Jesus, akan berlaku pada fasa tanda besar. Walaupun sebenarnya penantian dan apa yang mereka tunggu itu sebenarnya batil, mereka tidak akan mendapat kebenaran selama mana mereka tidak ikut kebenaran yang kita ada. Tapi situasi sudah berubah, kita yang takut, mereka yang bersemangat. Sepatutnya kita yang bersemangat, dan kita yang meyakini janji kebaikan itu. Semoga Allah meletakkan kita di kalangan orang yang benar imannya pada kejadian peristiwa-peristiwa besar ini. Usah pernah takut dengan tanda-tanda besar. Kerana apa tuan-tuan? Sedekat mana pun kiamat yang kita rasakan, kiamat diri kita sendiri akan lebih dekat berbanding kiamat itu. Percayalah. Sebab tuan-tuan, Allah tidak akan menjadikan kiamat ini bagi orang-orang mukmin. Maksudnya, dalam sebuah hadis, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas, tidak akan berlaku kiamat melainkan ke atas seburuk-buruk manusia. Allah tak akan jadikan kiamat di hadapan mata orang yang beriman kepada hari kiamat. Tak ada. Semua kita dalam dewan solat ini beriman dengan kejadian hari kiamat, dan insya-Allah semua daripada kalangan kita tidak akan melihat kiamat. Mana kita dimatikan dahulu. Inilah, tapi penting kita baca tanda-tanda ini. Sebab apa penting? Sebab Nabi mengkhabarkan kepada kita. Bila mana Nabi mengkhabarkan kepada kita, maka pentinglah dia. Tuan-tuan hadirin mati Allah sekalian, bulan hadapan insya-Allah panjang umur kita, saya akan detailkan tentang kepimpinan di bumi Syam ini. Pimpinan seorang putera daripada keturunan Nabi yang disifat dengan Al-Mahdi, yakni mendapat petunjuk dalam kepimpinannya. Sebelum kita masuk peristiwa besar yang kedua, selepas kemakmuran dan pembebasan Baitul Maqdis, akan berlakunya kehancuran bumi Madinah, kota Madinah. Yang tuan-tuan pergi umrah itu, bumi yang adanya jasad Nabi dan masjid Nabi, akan berlaku suatu kehancuran besar. Nabi dah sebut, sehingga kota itu ditinggal kosong tanpa penghuni untuk suatu tempoh yang agak lama. Dia merupakan peristiwa besar pertama selepas pembebasan dan kemakmuran Baitul Maqdis. Kita akan bahas juga insya-Allah, tapi saya nak detailkan dahulu tentang pemerintahan keluarga Nabi di bumi Baitul Maqdis. Hadirin sekalian, faktanya tidak ada seorang daripada darah keturunan Nabi pernah menjadi khalifah.
hingga ke hari ini belum pernah ada. Ali khalifah, Ali bukan darah keturunan Nabi, Ali sepupu Nabi. Anak Ali Al-Hasan baru darah Nabi daripada Fatimah. Tak pernah tuan-tuan, 1400 tahun tak pernah. Kenapa? Hikmahnya wallahu alam. Tetapi sememangnya semasa hayat Nabi, Nabi dah sebut tentang kerajaan umat yang terakhir, yang paling besar kekuasaannya, yang paling banyak harta kekayaan yang Allah buka adalah kerajaan yang dipimpin oleh keturunan dari keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita detailkan bab ini pada kuliah yang akan datang. Semoga Allah sentiasa memberikan kita petunjuk yang benar dan meletakkan kita bersama orang-orang yang benar di saat berlakunya fitnah-fitnah besar di akhir zaman ini insya-Allah. Jazakumullah khairan. Insya-Allah selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha dan semoga Allah menerima ibadah korban kita pada tahun ini. Wallahu alam. Salam kemaafan daripada saya atas segala kekurangan. Kita bertemu lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة